أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melempahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melipat ganda lagi nikmatnya yang dikurniakan kepada kita. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Yaitu mengenai perselisihan faham timbul sesudah Nabi wafat. Baik, pada permulaan abad yang kedua, ni 100 lebih lah. Maksudnya kalau kira dari segi masa masih lagi dikira zaman salaf lagi. Sebab zaman salaf ni menurut keterangan yang muktabarnya ialah orang-orang Islam yang berada pada 300 tahun yang pertama tempoh masa dia. Jadi 300 tahun yang pertama tu, zaman tu dikira sebagai zaman salaf. 300 tahun ke atas tu orang panggil khalaf. Jadi apa yang disebut di sini pada permulaan abad yang kedua. Bila disebut abad yang kedua tu 100 tahun ke atas lah. 100 tahun ke atas timbul pula kaum Mu'tazilah. Jadi antara aliran pemikiran yang akhirnya mewujudkan segolongan orang Islam ni, satu mazhab baru ni dinamakan Mu'tazilah ni, timbul pada zaman tu. Berarti dari segi masa Mu'tazilah ni dia ni hidup pada zaman salaf. Bagi sebab itulah kita tak dapat nak menerima konsep mazhab salaf. Pada kita tak ada mazhab salaf. Kerana salaf ni satu tempoh masa. Perkataan salaf tu sama ada merujuk pada tempoh masa atau merujuk pada manhaj. Jadi kalau merujuk pada manhaj tu pun kita tak boleh nak letakkan satu mazhab salaf dengan manhaj tertentu, itu masih ada kekeliruan lagi. Sebab itu kita berasa susah nak terima dakwah setengah orang tu, ini mazhab salaf, ini mazhab salaf. Pada kita tak ada mazhab salaf. Kerana sebut mazhab ni ia kena rujuk ke siapa dia, tempat kita nak sandar tu. Kalau mazhab Syafi'i kita tahulah tempat rujuknya siapa dia, kepada al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau pada salaf nak rujuk ke siapa dia?
Maka kalau kita kata mazhab salah ni, berarti termasuklah kelompok Mu'tazilah ni, sebab dia hidup zaman tu juga, zaman 300 ni. Jadi pada kita lah, kalau ada orang nak pakai, nak terima, itu dia punya masalah. Pada kita tak ada mazhab salah, kerana tak tahu nak rujuk ke siapa dia. Kerana salah pun dari segi makna dia, orang yang hidup pada 300 tahun yang pertama tu, dalam istilah dia lah. Nak tuju siapa dia situ. Nak rujuk. Jadi kalau kita secara umum tu termasuk Mu'tazilah juga. Termasuk Mu'tazilah sebab mereka ni hidup pada kurun yang kedua, masih lagi dalam zaman salaf. Atau kalau pada setengah orang tu dia kata nak merujuk pada manhaj tidak takwil, itu pun keliru. Sebab ulama-ulama zaman awal dulu termasuk sahabat ada yang mentakwil. Itu kita tak panjangkan lagi lah. Cuma nak beritahu bahawa menyatakan adanya nama mazhab salaf itu fakta yang sangat keliru. Sama ada nak tengok dari sudut masa ke, tak kena dah tu sini, atau nak tengok dari segi manhaj yang dipakai, itu pun tak boleh nak terima juga. Sebab dalam tempoh masa salaf ni 300 tahun pertama tu, bukan semua ulama mengambil sikap tafwid, yakni tidak menakwilkan ayat. Ada juga di antara mereka tu yang melakukan takwil. Jadi keliru bila sebut nama mazhab salah. Tapi itulah yang diguna pakai oleh setengah orang hari ni. Ni mazhab salah, ni mazhab salah. Pada siapa dia rujuk kita pun tak tahulah. Iaitu kaum yang dipimpin oleh Wasil bin Atta. Jadi mazhab ni bila sebut Mu'tazilah, orang tahulah nak tuju siapa dia, kena ada tempat sandar tu. Hari ni timbul banyak perkara lah. Satu dakwah yang tidak boleh disabitkan tadilah, dan timbul pula satu bentuk lagi lah. Sementara saya ingat ni, saya nak ulas jugalah secara ringkas-ringkas. Tak ada mazhab-mazhab ni, itu satu hal juga. Menyebut mazhab yang tidak boleh kita nak kena pasti, satu hal. Orang kata tak ada mazhab langsung, satu hal juga. Tak ada mazhab-mazhab ni, itu pun satu hal juga. Sebab kita tak boleh nak lari daripada mazhab. Kerana maksud mazhab ni iaitu bagaimana manhaj, cara nak menafsirkan dalil tu, Al-Quran dan hadis tu. Jadi kita ni sebab apa kita bermazhab? Sebab kita tak mampu nak tafsir sendiri Al-Quran dan hadis tu secara lengkap, secara kuat. Tafsiran yang luruh, tafsiran yang kukuh, kita tak mampu. Maka kita ikutlah ulama-ulama yang kita yakin dari segi kemampuan dia tu. Jadi tak boleh nak lari, kita kena bermazhab. Dah kalau ada orang mengaji alim, kalau dia rasa dia alim, tak bermazhab, Allah lah, tak apalah. Tapi kita rasa kita tak mampu nak memahami secara yang lengkap, tafsiran yang kukuh, yang dipercayai, yang lengkap terhadap dalil-dalil Quran dan hadis. Kita rasa kita tak mampu. Tapi kalau ada orang dia rasa dia boleh tafsir dengan baik, dengan tepat, dengan tafsiran yang luruh, yang tepat dan mencakupi, Allah lah. Dia tak payah pakai mazhab lah. Tapi sebenarnya bukan dia tak pakai mazhab, dia sudah membuat mazhab dia sendiri. Kalau ada orang kata dia tak bermazhab, dia tafsir sendiri, sebenarnya bukan dia tak mazhab, dia telah mereka satu mazhab baru. Maka mazhab tu kena letak atas nama tuang tu. Kena letak nama tuang tu. Kalau dia nama Ahmad, mazhab Ahmad lah. Bukan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tu, Hanbali tu. Ni Ahmad Terengganu lah. Kalau orang Terengganu dia, kena tengok. Tak boleh nak lari. Kerana mazhab ni maksudnya kaedah memahami dalil tu. Dan kita ikut orang sebab kita tak mampu. Kalau kita mampu, kita boleh buat sendiri. Tapi kita jangan kita tak mazhab. Sebenarnya kita sudah merentas satu mazhab baru atas nama kita sendiri. Itu sebenarnya. Sebab apa? Kerana Al-Quran dan hadis ni memang membuka ruang kepada perbezaan faham. Tak nak lari. Dan perbezaan faham ni bukan berlaku pada zaman kediang ni je. Zaman Nabi pun sudah berlaku perbezaan faham para sahabat terhadap nas-nas dalil. Contoh mudah. Ada satu ketika Nabi berpesan kepada sahabat, jangan sembahyang asar kecuali di kampung
di suatu tempat, Bani Quraizah tak silap saya lah, saya lupa. Dia kata janganlah seseorang tu sembahyang asar kecuali di tempat berkenaan tu. Jadi sahabat-sahabat berbeza faham terhadap kalam Nabi ni, sehingga ada di antara mereka ni, mereka tidak menunaikan sembahyang asar kecuali bila sampai situ, walaupun nak habis waktu dah mereka tak sembahyang. Sebab apa? Kerana mereka faham Nabi kata jangan sembahyang kecuali sampai tempat tu. Jadi mereka ni habis waktu pun tak kisahlah, sebab Nabi kata sembahyang situ, jangan sembahyang kecuali situ. Segolongan pula sahabat ni pula, segolongan orang lain, mereka kata mereka faham kalam Nabi tu, sekiranya kita sapa, maksudnya sekiranya tak sapa juga habis waktu, maka kita sembahyang tempat lain lah, sebab sembahyang pada waktu tu wajib. Jadi oleh kerana tak sapa lagi, terpaksalah sembahyang sini dulu. Jadi mereka faham bahawa Nabi kata kalau sapa sembahyang situlah, jangan sembahyang lain. Tapi kalau tak, sembahyanglah tempat lain dulu. Itu faham golongan lain. Maka perkara macam ini, apabila dua perkara ni diadukan kepada Nabi, maka Nabi tidak menyalahkan salah satu. Berarti Nabi menerima kefahaman yang berbeza di antara sahabat ni. Hak pertama tu dia kata apa-apa hal pun bila Nabi suruh kena ikut Nabi ya. Dia faham cara tu. Jadi faham-faham yang berbeza macam ni sudah berlaku di zaman awal Islam lagi, zaman Nabi lagi pun sudah berlaku di kalangan para sahabat. Jadi perbezaan faham, memahami dalil itu itulah punca kepada timbulnya mazhab. Tetapi hak mana kita nak pegang ni? Orang yang kita percaya kepada kekuatan ilmu dia tu, tentang kealiman dia dan kewarakan dia tu. Ada juga alim tapi tak warak, kita tak pernah pegang juga. Sebab apa? Bila dia alim, dia tak warak ni, kadang-kadang dia tafsir ikut kehendak dia. Satu hal juga tu. Jadi sebab tu kita, ulama-ulama Islam ni sudah sepakat menerima imam mujtahid kerana mereka sudah menilai mereka ni bukan saja alim tapi warak. Maksudnya bukan diyakini ilmu dia saja, tetapi dari segi kejujuran dia tu diyakini. Sebab timbul juga orang alim di zaman dulu tetapi tak ada kewarakan, ia berbohong. Mungkin dia beri kenyataan yang tidak tepat dengan ilmu dia kerana kepentingan sendiri. Berlaku zaman dulu. Bukan tak ada orang alim macam ni, tapi orang tak terima sebagai imam. Sebab apa? Kerana dia pegang prinsip-prinsip yang tidak boleh diterima pakai, tapi dia alim. Jadi akhir sekali kita tahulah dalam fiqh ada 4 orang imam, yang bukan sebenarnya 4 je, lebih daripada tu, tapi 4 usuhnya sampai hari ni orang pegang. Kerana orang yakin dengan keilmuan dia tu dan ketakwaan dia tu sekali. Maksudnya orang yang jujur. Kalau ia fatwa, tak ada kepentingan lain semata-mata kerana tuntutan ilmu dia tu. Maka sampailah hari ni mazhab apa ni, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali, usuh, dan ada lagi mazhab Abu Sur, dan beberapa mazhab lagi, tapi pupuh dah mazhab tu. Mazhab tu dah panjang umur, mungkin dari segi tak ada pendukung lah. Tapi nak beritahu bahawa itulah kenyataan kenapa timbul mazhab. Jadi saya lari situ sikit, tak boleh nak gambarnya. Kenyataan sini bahawa Mu'tazilah ni timbul pada zaman salaf. Jadi kalau kita kata ada mazhab salaf, termasuklah Mu'tazilah ni. Termasuk. Baik, yang dipimpin oleh Wasil bin Atha, tokoh yang dipertanggungjawabkan untuk dinisbahkan mazhab ni yang kita boleh rujuk, bernama Wasil bin Atha. Dia ni bukan orang jahil, dia orang alim, orang bijak dia ni. Tapi ulama-ulama tak nak pakai dia tu kan adalah sebab-sebab tertentu. Lahir pada tahun 80 Hijrah, 80, dan wafat pada tahun 113 Hijrah. Berarti 300 tahun tu baru separuh baru. Berarti masih dekat lagi dengan zaman Nabi. Dan tokoh yang kedua iaitu Umar bin Ubaid yang wafat pada tahun 145 Hijrah. Itu juga separuh dalam tempoh masa salah 300 tahun tu. Baru setengah baru tu tokoh ni ada, pendiri kepada mazhab Mu'tazilah. Baik, kaum Mu'tazilah ini mengeluarkan fatwa yang ganjil-ganjil, yang pelik-pelik, yang tidak dikenali sebelum tu, yang tidak dibicarakan sebelum tu.
Dia keluarkan kenyataan-kenyataan yang sebelum tu orang tak tahu pun, orang tak cakap, tak sebut pun benda tu. Dia anggap sebagai ganjil dan pelik. Dan berlawanan dengan etikad Nabi. Bukan saja pelik, tapi berlawanan dengan apa yang dipahami oleh sahabat-sahabat daripada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik tu satu hal tu, bercanggah lagi dengan etikad Nabi dan sahabat-sahabat beliau, yakni sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara fatwa-fatwa ganjil, fatwa-fatwa pelik ni, yang ganjil dari kaum Mu'tazilah ini, antara petua-petua yang dia kemukakan, yang benda tu dianggap ganjil dan tak ada orang yang faham macam tu sebelum tu, ialah adanya manzilah baina manzilatain. Apa benda manzilah baina manzilatain? Yakni satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yakni antara iman dan kufur, ia duduk tengah. Mukmin pun dok, kafir pun dok. Ataupun syurga dan neraka. Syurga pun dok, neraka pun dok, duduk tengah-tengah. Itu betul tu. Sebelum tu tak ada orang yang faham macam ni. Tapi mari kelompok Mu'tazilah ni dia kemukakan benda ni. Apa yang tak ada sebelum tu, dan pegangan itu dilihat sebagai bercanggah dengan apa yang dipahami daripada ajaran Nabi yang dan dipaham oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Itu salah satu. Yang ni ada tempat di antara dua tempat. Maksudnya kalau antara syurga neraka tu pada kita tak ada dua je, sama ada syurga atau neraka. Dia ada lagi. Jadi fahaman macam ni tak ada sebelum tu. Ada tempat yang lain selain syurga dan neraka. Duduk tengah-tengah, dipanggil Ashabul A'raf. Kalau dirujuk pada Al-Quran, dia akan rujuk pada ayat itulah, Ashabul A'raf. Baik, banyak lagi fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah ni. Maka sebab itu kita kena merujuk kepada imam-imam yang kukuh, yang diakui kealiman dia tu. Sebab kalau ada kukuh, timbul pelik-pelik gini ni. Kerana dari segi kealiman dan ketakwaan tu tak cukup kuat untuk memahami dalil dengan baik. Maka banyaklah dalil-dalil kefahaman-kefahaman yang keliru timbul. Itu tujuan kita bertaklid kepada imam-imam yang kita yakini, yang dia bukan kita saja, ulama-ulama lain pun yakin. Imam mujtahid ni bukan saja kita ni orang ramai ni percaya, tetapi imam-imam lain pun mempercayai, berimamkan mereka ni juga. Itu orang seperti itulah yang kita ikut untuk memahami dalil-dalil agama. Jadi banyak lagi fatwa-fatwa kaum Mu'tazilah. Umpamanya fatwa yang mengatakan bahawa sifat Tuhan tidak ada. Antara fatwa yang dikemukakan oleh Mu'tazilah ni, Tuhan hanya ada diri dia je, tak ada sifat. Tak ada sifat kudrat, iradat, tak ada. Hanya ada diri dia je. Sifat-sifat ma'ani itu tak ada. Jadi perkara itu sudah tentu bercanggah dengan apa yang dilihat pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang dipegang, yang dipaham oleh para sahabat dan ulama-ulama yang terkemudian. Canggah. Jadi mereka ni kelompok Mu'tazilah ni, mereka faham macam tu sebenarnya adalah sebabnya tu, adalah hujah akalnya tu, tapi hujah dia tu ternyata pelik dengan arti tak ada orang faham macam dia tu. Dan bercanggah dengan dalil Al-Quran dan hadis seperti yang dipaham oleh para sahabat yang lain. Itu yang jadi peliknya. Jadi pada mereka Tuhan tu hanya ada zat je, tak ada sifat-sifat ni. Jadi sesiapa yang berpegang dengan faham seperti itu, sama ada dia sedar ke tak sedar ke, sebenarnya dia sudah pegang dengan pendapat kelompok Mu'tazilah ni. Tak ada sifat kudrat, tak ada sifat iradat. Walau bagaimanapun, sebab tu Ahlus Sunnah ni dia cermat dalam menghukum. Sekalipun Mu'tazilah kata Tuhan tu hanya ada zat dia saja, tak ada sifat ma'ani, tak ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam tu, tak ada sifat-sifat tu. Sekalipun begitu, tapi mereka tak kata Tuhan tu lemah dah. Tuhan tu tetap berkuasa, tapi bukan dengan sifat kudratnya. Itu je beza.
Maka sebab itulah dalam perkara ni Ahlus Sunnah tidak menyesatkan dia, tetapi menganggap bahawa ini pandangan yang bid'ah. Mereka tidak sesatkan sebab apa? Mereka masih lagi meyakini Tuhan tu Maha Kuasa. Cuma mereka kata Maha Kuasa dengan zat dia, bukan dengan sifat bergeraknya tu. Itu je beza sikit. Jadi tidaklah sampai ke tahap iman tu dah jadi rosak dah. Kecuali dia yakin Tuhan tu lemah, sifat yang mustahil, itu lainlah. Ni tak, mereka tetap meyakini Tuhan tu Maha Kuasa, Maha berkehendak, tetapi mereka nafikan sifat ma'ani. Jadi sikap itu tu merupakan pendapat yang ganjil dan pendapat yang bercanggah dengan dalil Al-Quran dan hadis seperti yang dipaham oleh para sahabat kebanyakan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Baik, kemudian antaranya bahawa Al-Quran itu makhluk. Antara pendapat yang mengatakan Al-Quran itu makhluk ni, kalau kita tahu ada orang kata Al-Quran itu makhluk, kita tahulah itu adalah pendapat Mu'tazilah. Kita meyakini Al-Quran merupakan kalam Allah, dan kalam Allah Ta'ala itu adalah sifat bagi dia, dan sifat dia sudah tentu qadim lah. Adapun mushaf ni, dari segi kitabnya, dari segi kertas dia, dari segi tulisan dia, dari segi hurufnya, suara yang kita sebutnya, itu memang barulah. Tapi dia tu menunjukkan kepada kalam Allah yang qadim. Jadi bila kita sebut Al-Quran tu qadim, merujuk kepada kalam Allah Ta'ala yang merupakan sifat dia tu, bukan merujuk kepada mushaf ni. Mushaf ni adalah yang memahamkan kita tentang kalam Allah. Jadi kalau kita kata Quran tu baharu, berarti dia akan membawa kepada kenyataan Tuhan tu bersifat dengan sifat yang baharu. Sebab kalam tu merupakan sifat dia. Kalau dia ni baharu, berarti Al-Quran tu kalam Allah. Kalam Allah tu sifat dia. Jadi kalau kita kata Quran tu baharu, secara tak langsung kenyataan kita tu akan bawa kepada Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang baharu. Itu masalahnya. Atas dasar ni lah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad tak terima pandangan ni, dan akhir sekali dipaksa. Mu'tazilah ni dia guna kuasa. Pada satu zaman ni, dalam sejarah perkembangan Islam ni, Mu'tazilah ni dia mengguna kuasa untuk memaksa orang terima pandangan dia. Dalam sejarah umat Islam ni, Ahlus Sunnah ni dia berkembang dengan hujah, tidak berkembang dengan paksaan dan kuasa dah. Orang pegang dia, berkembang dia kerana kekuatan hujah dia tu. Tapi dalam sejarah Mu'tazilah, dia guna kuasa. Bila dia berjaya menguasai kerajaan Abbasiyah masa tu dipaksa orang terima pandangan bahawa Quran ni baharu. Kita fahamlah yang dirujuk tu kepada mushaf, tapi kenyataan tu bahaya. Dia boleh jakit ke lain, boleh jakit sampai ke tahap Tuhan tu bersifat dengan sifat yang baru. Tu masalah dia tu. Kalau merujuk kepada mushaf tu, orang dak bertikar dah. Kalau kita sebut Quran dengan mana mushaf ni baru, memang waktu tu tak ada masalah. Tapi kenyataan Quran tu baru boleh membawa kepada kenyataan bahawa Tuhan bersifat dengan sifat yang baru. Itu yang ulama Ahlussunnah tambuh. Jadi Imam Syafi'i bangkang, tak terima. Imam Ahmad akhir sekali Imam Syafi'i diseksa, Imam Ahmad dipenjarakan, disebat lagi kerana tak nak terima kenyataan tu. Itu sejarah dia. Jadi kalau ada orang mengemukakan kenyataan Al-Quran tu baharu, kita tahulah itu adalah cebisan pemikiran Mu'tazilah. Itu bukan pegangan Ahlus Sunnah. Makhluk, dia kata Quran tu makhluk. Baik, kemudian bahawa Mi'raj Nabi, yang Isra' Mi'raj Nabi tu hanya dengan roh saja. Majoriti Ahlus Sunnah, ini masalah khilaf lah. Jadi masalah khilaf bahawa Isra' Mi'raj yang berlaku pada diri Nabi ni, dia berlaku dengan roh saja je, badan duduk situ, ataupun berlaku dengan roh dan jasad sekali. Jumhur ulama menyatakan bahawa benda tu berlaku dengan roh dan jasad sekali. Tetapi ada juga segolongan mereka itu yang berfaham seperti faham Mu'tazilah ni, bahawa
apa yang berlaku pada Isra' Mi'raj tu secara roh saja. Badan Nabi tak, badan tubuh Nabi duduk sekali, duduk tempat asal dia tu. Tapi perjalanan tu berlaku secara kerohanian saja. Jadi antara dalil yang dipegang oleh golongan yang kata macam ni kerana merujuk pada riwayat Aisyah lah. Aisyah beritahu, dia kata pada malam terjadinya Isra' Mi'raj tu, itu giliran Nabi duduk sekali dengan aku. Jadi Aisyah kata sepanjang malam Nabi duduk dengan aku. Dan dia sedar bahawa Nabi memang duduk dengan dia. Jadi sebab tu seolahnya badan Nabi tak naik, duduk situ je, tapi roh Nabi Isra' Mi'raj. Jadi orang yang kata Isra' Mi'raj dengan roh ni berpegang pada dalil itulah. Tapi jumhur ulama mereka faham lain, dengan dalil yang banyaklah. Tapi secara mudahnya mereka faham bahawa Isra' Mi'raj tu berlaku dalam tempoh yang singkat je. Sekalipun perjalanan tu jauh, tapi tempoh masa yang dilalui itu sangat singkat. Jadi Nabi hilang sekejap, sekalipun dia malam tu dia bersama dengan Aisyah, duduk sekali dengan Aisyah, tapi dia hilang sekejap Nabi pada waktu tu yang mungkin Aisyah tak perasan tu, itu tidak menjadi perkara yang pelik. Dan jumhur pegang pendapat dengan dalil-dalil lain lagi lah. Tapi nak beritahu bahawa jumhur ulama menyatakan Isra' Mi'raj Nabi tu dia adalah merupakan real, kenyataan, bahawa perjalanan tu berlaku dengan badan Nabi dan juga ruhnya sekali, bukan dengan ruh dia saja. Tapi Mu'tazilah ni dia berpandangan dah perjalanan tu bukan tak berlaku, tapi badan Nabi duduk tempat asal dia, badan tak berubah, tubuh ni duduk sekali dengan orang ramai ni, sekali dengan Aisyah lah pada waktu tu. Tapi perjalanan kerohanian tu berlaku secara rohani saja, rohnya saja. Jadi yang berpegang dengan faham tu antaranya kelompok Mu'tazilah. Tak apa, itu masalah khilaf. Baik, kemudian antara pandangan Mu'tazilah ni bahawa pertimbangan akal lebih didahulukan dari hadis-hadis Nabi. Jadi akal mereka letak tinggi dah lalu, sehingga Al-Quran dan hadis ni duduk bawah. Mana-mana yang dirasakan tak masuk akal, maka sama ada ditolak kenyataan tu atau ditakwil dengan takwilan yang dapat diterima oleh akal. Inilah yang menjadikan setengah mereka itu menakwilkan sesuatu yang tidak patut ditakwil. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka takwil ayat-ayat yang tertentu saja. Adalah persyaratan dia tu, dan kita tak nak bahas di sinilah kerana uraiannya agak panjang. Tapi nak beritahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang salah satu manhajnya itu menakwil ayat Al-Quran ni, mereka bukan menakwil semua ayat, mereka hanya menakwil ayat-ayat yang tertentu saja, yang ada kriteria atau ciri tertentu saja. Adapun Mu'tazilah ni, mana-mana yang dianggap tak masuk akal dia, semuanya tu mereka akan sama ada mereka tolak kenyataan tu atau mereka takwil. Maka termasuklah daripada kenyataan tu apabila setengah mereka ni menafikan adanya hakikat sihir. Mu'tazilah ni salah satu daripada ciri dia, mereka nafikan hakikat sihir. Mereka kata sihir ni tak ada, padahal sihir ni disebut dalam Al-Quran, ada dalam hadis lagi. Dan Nabi pun pernah kena sihir. Orang Yahudi sihir Nabi. Dia pita tali ni, kambuk tali ni pita tok dalam telaga buta. Jadi sehingga Nabi jadi macam ingat dah ingat jadi. Jadi apa yang berlaku pada Nabi ni tidak mencacatkan kenabian dia. Satu, yang kedua, apa yang berlaku pada Nabi ni sebenarnya untuk memberi pedoman kepada umat Islam ni, orang ramai orang Islam ni, sekiranya berlaku benda ni apa nak buat. Jadi apa yang berlaku pada Nabi itu dianggap sebagai tasyri' untuk menyatakan pedoman hukum dalam perkara ni. Tapi nak beritahunya ada. Tapi kelompok Mu'tazilah ni, mereka tak percaya adanya sihir-sihir ni. Jadi kalau ada orang tak percaya benda-benda yang sabit dengan nas ni, termasuklah isu sihir ni, dia tanpa sedar dia ikut jalur pemikiran Mu'tazilah. Salah satu contoh. Sebab apa? Kerana sihir ni benda yang tak masuk akal kan. Kejadian tu benda yang luar biasa, aneh.
aneh, pelik, benda yang dianggap sebagai luar biasa. Demikian juga kelompok Mu'tazilah ni nak beritahu contoh macam mana mereka ni merajakan akal. Mereka letak akal di atas, orang lain duduk bawah. Mana-mana yang mereka rasa tak masuk akal, mereka akan cuba tafsir, takwil, semua perkara. Antaranya isu sihir tu. Antaranya juga kelompok Mu'tazilah ni menafikan adanya keramat aulia, karamatul aulia. Jadi kalau ada orang yang berpandangan tak ada keramat-keramat ni, dia tak apa, dia sudah berpegang dengan faham Mu'tazilah. Kerana pada mereka ni benda tu tak masuk akal. Jalan atas air tak masuk akal. Pergi ke Mekah dalam sekelip mata ataupun dalam tempoh yang singkat tak masuk akal. Jadi apa yang tak masuk akal, Mu'tazilah tolak. Sama ada dia tolak atau dia takwil. Kalau ayat Quran, dia takwil. Kalau isu-isu lain, mereka tolak, mereka tak percaya. Jadi antara pegangan Mu'tazilah ni, mereka menafikan adanya karamatul awliya, kekeramatan para wali. Mereka anggap benda tu dongeng, tak masuk akal. Sebab apa jadi gitu tu? Kerana prinsip Mu'tazilah ni meletakkan akal atas sekali. Mana-mana yang tak masuk akal, tak dapat diterima oleh akal, mereka akan tolak. Demikian juga tentang makhluk yang kita tak dapat nak buktikan dia, seperti makhluk jin yang disebut dalam Al-Quran. Satu makhluk yang bernama jin yang ada ciri-ciri khasnya tu, tapi oleh kerana makhluk ni tak dapat nak ditanggapi oleh akal manusia ni tentang alam dia tu, maka ditolak benda tu, lalu ditafsirkan jin tu dengan makna kuman. Ditakwil jin tu nak tolak ayat Al-Quran. Ada surah jin, ada menyebut tentang jin dalam Al-Quran, nak tolak betul-betul berarti tolak Al-Quran, tak berani. Maka dia takwil, maka jin tu ditakwil dengan kumam. Tak banyak lagi lah. Jadi semua ni sebab apa jadi gini? Kerana mereka meletakkan akal atas sekali. Ada segolongan lain meletakkan syarak atas sekali, Quran hadis. Akal ni mereka tolak ke tepi tu, satu hal juga tu. Sehingga banyak ayat Al-Quran tu mereka terima, sekalipun benda tu akal tak boleh nak terima dengan baik. Tapi mereka pakai juga. Sebab apa? Sebab Quran sebut gitu, hadis sebut macam tu. Sekalipun benda tu sangat canggung, akal dia nak terima benda tu. Ini ada segolongan. Jadi hak meletakkan akal atas sekali ni, syarak duduk bawah ni, itu Mu'tazilah. Hak letak Quran dan hadis ni, akal mereka tendang terus ni, mereka tak gunakan akal untuk memahami dalil-dalil yang tertentu ni. Ini kelompok yang kita namakan hari ni, sekalipun saya kata tak ada mazhab salah, iaitu oleh kerana nama ni sudah dimasyhurkan, iaitu Salafi Wahabi. Sehingga mereka Quran kata gitu, gitulah. Sekalipun dari segi akalnya, hujah akalnya tak nak terima. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, ana marid, aku ni sakit, falam ta'udni. Allah berfirman, aku ni sakit, kamu tidak menziarahi aku. Sakit-sakit lah. Sakit kau, sakit yang layak baginya lah. Jadi akal kita dah nak terima Tuhan ni sakit. Kan ada orang boleh terima Tuhan ni sakit? Tanyalah orang bodoh mana pun, orang dah nak terima hakikat Tuhan ni sakit. Tetapi prinsip itu dipeganglah. Maka sebab itulah menjadikan setengah mereka ni meyakini Tuhan tu ada tangan. Sebab apa? Disebut dalam Al-Quran ada tangan kanan, tambah selagi ada kiri pula, sekalipun tak sebut dalam Al-Quran. Tuhan duduk di sini, ada di langit, ada di arah. Semua itu puncanya serupanya. Kerana mereka letak nas mata-mata akal mereka tahu. Sekalipun benda itu bercanggah dengan hujah akliyah yang kuat. Dan banyak lagi dari segi pertentangan dengan ayat-ayat dan dalil yang lain. Lalu di mana letaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Orang yang meletakkan nas Al-Quran dan hadis di atas dan akal penafsirnya. Itu dia. Al-Quran dan hadis memang duduk atas sekali, tapi mereka menjadikan akal yang waras ni untuk memahaminya tu. Inilah sikap yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Letak akal atas sekali, Quran hadis duduk bawah, Mu'tazilah.
letak nas Quran dan hadis, akal mereka tendang, itu Salafi Wahabi. Nak beritahu cara, nak beritahu kaedah ni. Kenapa jadi berbeza tadi tu? Kerana prinsip ini. Tak apalah kalau ada orang nak pakai faham macam Mu'tazilah atau akal di atas, lah. Tapi nak beritahu bahawa itu bukan prinsip yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun dia nak pakai teks, nas, Quran dan hadis, akal mereka tahu sekalipun ayat tu perlu difahami dengan baik, tapi mereka buang terus faham seperti zuhir ayat macam tu, dan setengah ayat tertentu kalau ada nak faham macam tu, lah. Tapi nak beritahu itu bukan gaya Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kabur. Orang nak pakai tak mau pakai, dia punya cerita, dia punya pasal. Jadi antara sikap Mu'tazilah ni, pertimbangan akal tu lebih didahulukan dari hadis-hadis Nabi. Demikian juga Al-Quran lah. Maka sebab itulah banyak benda-benda yang tak masuk akal mereka tolak. Mereka tolak sihir, mereka tolak karamatul auliya, mereka takwil ayat-ayat. Kalau ayat surah Al-Fil tu, tentera bergajah tu, burung ababil bawa batu menghancurkan tentera Abrahah tu, itu sejarah, kisah sejarah yang sudah sedia maklum cerita dia tu, kisah aneh, tetapi dia merupakan fakta sejarah. Tapi oleh kerana akal tak nak terima macam mana ada burung bawa batu boleh mengalahkan tentera bergajah, akal tak nak terima. Nak terima sekalipun fakta sejarah. Lalu mereka takwil lah ayat tu. Mereka kata yang menghancurkan tentera bergajah Abraha tu bukan kerana burung bawa batu tu, tapi satu jenis penyakit, namanya penyakit kusta. Sebab tu ayat tersebut mereka dihancur seperti daun yang dimakan ular. Daun yang dimakan ular. Jadi hak mana hak dekat sekali, orang kena penyakit kusta lah, daging ni luruh ni, hancur ni. Mereka takwil guna benda tu padahal fakta sejarah. Maka demikianlah sikap itu, prinsip itu membawa kepada keadaan-keadaan seperti itu. Baik, kemudian antara faham Mu'tazilah bahawa syurga dan neraka akan lenyap. Syurga dan neraka ni dia tidak kekal, dia sampai tahap dia akan berakhir. Jadi yang berfaham seperti ini adalah faham Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah, fahaman Ahlussunnah wal Jamaah ni, syurga dan neraka itu kekal, dikekalkan Allah. Tapi Mu'tazilah ni dah, dia kata sampai satu tahap neraka pun akan berakhir, syurga pun akan berakhir. Maksudnya orang yang dapat nikmat tak akan kekal lah. Sebab syurga akan berakhir. Orang yang diazab pula tak kekal lah. Sebab apa? Neraka akan berakhir. Jadi yang mengemukakan faham ini adalah kelompok Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang yang berfahaman bahawa syurga neraka ni akan binasa, sama ada dia sedar tak ada sedar, bahawa dia telah berpegang dengan salah satu dari faham Mu'tazilah. Tapi di kalangan ulama-ulama Islam ni, antara yang berfaham seperti ini adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Itu adalah murid tuling ataupun anak murid butir kepada Syekh Ibn Taymiyah. Jadi antara faham yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Qayyim ni, syurga neraka ni binasa menurut apa yang tercatat pada karya dia lah. Dia sendiri macam mana wallahu alam, kita tak tahu, cuma yang tertulis dalam kitab dia. Jadi kita ni dalam bab perkara ni kena beza antara yang tertulis pada kitab yang ditulis oleh alim ulama dengan ulama tu sendiri. Sekiranya ada kenyataan-kenyataan yang mengandungi makna-makna kekufuran tadi tu, kita kena nilai sebagai kufur lah. Menurut sudut neraca, kalau kita ni sebagai Ahlussunnah, kita kena nilai dari sudut pandangan Ahlussunnah sebagai benda tu sebagai benda yang rosak lah. Tetapi tuang punya tu, oleh kerana kita dang sesama dengan dia, kita tak tahu sebenar, kita serah kepada Allah lah. Itu lebih selamat. Kemungkinan kitab dia ni ada madsus, maksudnya tak tulis gitu, orang lain masuk, orang lain tulis, banyak berlaku pada alim ulama madsus ni.
Mereka tulis kitab, mereka tak tulis pun, tapi ada orang tambah benda tu. Dan melibatkan sejumlah ulama, antaranya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani kata, orang telah memasukkan sesuatu dalam kitab aku ni, padahal aku tak tulis pun. Tu aku masih hidup lagi tu, masih hidup lagi tu. Kalau aku mati dah tak tahu tu. Aku hidup lagi, sudah ada dah penyakit ni. Dan ramailah yang terkena mangsa ni, yang dimansuskan. Padahal tuan ni dok kata gitu, jelas dah. Tapi ada orang mungkin tak suka ke dia, nak fitnah dia ke, buat kenyataan lain daripada kenyataan dia tu. Banyak berlaku. Jadi kita menilai pada apa yang sabit. Adapun berkait dengan orang yang mengatakan pandangan itu, kita serah pada Allah lah. Itu lebih selamat. Baik, dan lain-lain fatwa yang keliru. Banyak lagi lah fatwa-fatwa lain yang dikemukakan oleh kelompok Mu'tazilah ni. Fatwa tu fatwa yang asing, yang pelik, yang sebelum tu tak ada orang pegang macam tu. Dan ternyata dia bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Jadi baik, kemudian Syekh ni kata lebih jauh bacalah bab Mu'tazilah dalam buku ni. Nanti dalam satu fasal dalam kitab ni juga akan menjelaskan secara yang lebih detail tentang Mu'tazilah ni, tentang sejarah dia dan tentang aliran pemikiran dia tu. Di mana akan diterangkan fatwa-fatwa mereka yang keliru ni, akan dibahaskan dari segi dalilnya, hujahnya dan sebagainya, akan dijelaskan pada fasal dia lah, fasal tentang mazhab Mu'tazilah ni. Jadi persoalan akhir, oleh kerana masuk dah waktu insya', satu persoalan yang kita nak sama-sama perhati, dah mazhab ni tak ada dah lah ni, buat apa duk belajar lagi? Kadang orang kita kata, mari gitu, tak ada dah dengar Malaysia ni mazhab Mu'tazilah, tak ada dah. Bukan saja sini, mungkin tempat lain tak ada dengar dah mazhab ni. Kita belajar buat benda lagi, sebut apa lagi? Nama mazhab memang mati, tapi pemikiran dia tu menyelinap masuk dalam pemikiran kita, sama ada sedar atau tidak, menyelinap masuk. Kadang-kadang keseluruhan pemikiran tu dipegang oleh seseorang, tapi dia tak namakan diri sebagai Mu'tazilah. Kadang-kadang beberapa fahaman dia tu diterima pakai oleh orang lain, padahal itu fahaman Mu'tazilah. Itu tujuan kita belajar, supaya kita tahu mana pemikiran yang kita boleh pegang, boleh terima, dan mana benda yang kita tak boleh nak terima dia. Itu tujuan kita belajar. Jadi isu yang dibangkitkan oleh setengah orang, tak guna dah kita belajar mazhab-mazhab ni, tak ada dah lah ni. Itu benda yang kita anggap tak berapa tepat lah, dari nak pakai mana lah. Sekalipun nama tak ada, tapi aliran dia ni, kefahaman ni tetap ada. Tetap ada orang yang pegang, ada orang yang faham seperti itu. Jadi untuk kali ini sekadar itu saja dulu. Sekianlah dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.